an'amta alaika famaza sana'ta wa yaqulu ya rab kuntu atasaddaqa ya kuntu atasaddaqu ana al-lail wan nahar fa yaqulu Allah kadzabta wa taqulu al-malaika kadzabta bal aratta an yuqal fulanun jawad ala faqad qila zalik. Dan lagi seorang laki-laki, kumpulan laki-laki, mana masuk perempuan semualah, ni mana mimba bitaglib. Kamu perempuan kata, wah laki-laki je, perempuan tak kena dia. Dia tak kira masuk semua tu. Maknanya didatangkan untuk kumpulan yang kedua, orang yang mempunyai harta banyak, dipanggil apa? Hartawan. Bila banyak duit panggil jutawan. Maka berkata Tuhan, demi sesungguhnya telah aku anugerahkan kamu harta, kekayaan yang banyak mana. Maka apa yang kamu perbuat pada barang yang aku kurniakan kepada kamu, kamu belanja kat mana? Ke mana kamu belanjakan harta kekayaan yang aku beri? Maka jawabnya, ya Tuhanku adalah hamba ni bersedekah sepanjang malam dan siang hari. Wah, dia ni dermawan betul. Siang malam, siapa jumpa je dia bagi. Memang pemurah betul orang ni. Ya, terkenal dia. Maka firman Allah Ta'ala, bohong kamu. Ya, sebab apa? Dalam merosakkan. Tengok tu, betapa hebat amalan luar, penentu di mana? Dalam kalbi. Jadi kalbi rosak, tak ikhlas, habis semua sekali reject habis. Tu. Dan berkata malaikat, bohong kamu. Malaikat pun sama-sama menempelak dia, kamu pembohong. Bahkan yang kamu kendak ialah biar dikata orang si ani itu pemurah. Adakah tidak dikata orang demikian itu? Mana bahkan mana sanjungan tu telah masyhur seluruh alam. Orang dah kenal dia. Oh, dia cukup pemurah orang, cukup baik. Semua pujian tu dah dinikmati atas dunia, terkenal dia. Maka dia beramal kena itu habis, semua ditolak. Allah, yang kamu kendak ialah biar dikata orang si anu itu pemurah. Adakah tidak dikata orang demikian? Maknanya sudah, jawab dia habis. Satu apa hal dia tak dapat. Neraka tempat dia, wal a'yazubillah. Rasulullah mengatakan, inna fi jasad ibni adam mudghah iza saluhat saluhat sairul jasad wa iza fasada fasada sairul jasad ala wahiyal qalb. Dan jasa anak Adam di seketul daging, bila baik semua baik, bila daging tu rosak semua rosak, itulah hati. Ya, hati bila baik semua diterima, hati bila rosak semua reject. Ya, tu pentingnya ilmu qalbi yang dikenal ilmu sir, ilmu roh, ilmu tasawuf. Ya, macam-macam nama lah ulama beri nama, tapi benda itulah, benda ni bersih dalam. Bila jadi bersih dalam, bila hati benar-benar bertawajuh kepada Allah, berhadap hanya kepada Allah, tidak kepada makhluk, bahawa dia selamat. Yang ni kira tak kuat menghadap Tuhan, jadi dah ditarik hati daripada makhluk. Ditarik daripada makhluk, jadilah riya, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam. Dua, yang ketiga pula, rajulun qatala fi sabilillah fayaqulu Allah Ta'ala maza sana'ta fayaqulu ya Rabb, ya. Umirtu bil jihad, ya, faqataltu hatta qutiltu fayaqulu kadzabta wa taqulu malaika kadzabta bal aratta an yuqal fulanun saja ala faqad qila zalik. Seorang laki-laki pula berperang ia pada sabilillah, berjuang, berjihad, dia bermati-matian sampai dia mati. Maka firman Allah Ta'ala yang maha tinggi, apa engkau perbuat? Ya, maka katanya, ya Tuhanku, telah aku suruh, telah engkau suruh, umirta, man telah engkau arahkan berperang pada sabil, maka berperanglah aku sampai kena bunuh. Dia berperang sampai nyawa dia tercabut, mana syahid pada zahirnya. Maka firmannya, bohong kamu. Habis ni tiga-tiga ni Tuhan jawab apa sama? Kadzabta, bohong kau, Tuhan kata. Allah, telah engkau suruh, ya, berperang sabil, maka berperang kami. Ya, bila dia jawab itu, Tuhan kata bohong engkau, dan berkata baginya, malaikat pula kata bohong engkau, sama je kena bohong. Bahkan yang telah kamu kendaki biar dikata orang akan kamu si anu tu berani, ya. Seorang tu apa? Wah, dia berani betul. Mana-mana perang dia tak tinggal. Dia orang yang sangat hebat, ya. Yang aktif dalam perjuangan. Macam-macam lah kalau istilah sekarang. Ya, itu semua benda baik, tapi satu je, niat ia tu, ya. Bukan maknanya menderma tadi tak elok, tu yang besar. Bukan maknanya jadi ulama tak elok, tu yang paling besar. Dalam kehidupan manusia, pewaris Nabi yang paling besar. Sebab kita nak mengetahui, dan segala amalan ialah dengan hukum. Maka hukum siapa yang memahami, para ulama yang memahami hukum, itu baik. Tapi masalah ujung sikit, bila niat dia pusing, dia habis semua.
atau besarnya. Dia tak pakai tu lepas supaya tu. Nah, dia buat ilmu semua supaya supaya apa, dipandang, supaya apa, diangkat, supaya dipuji. Supaya dia tak pakai tu. Lepas tu, kalau lepas tu cantik, supaya mendapat keridhaan Tuhan baru cantik. Tidakkah dia kata maka sesungguhnya dikata orang demikian, mana tidakkah gelaran pujian itu kau dah dapat? Mana sudah dapat. Atas dunia nama dia melambung, menjulang ke langit. Dia ni seorang aktivis, dia seorang yang cukup hebat. Rupanya dalam dia rosak, Tuhan tak terima. Ini masalah besar tadi. Kemudian qala Abu Hurairah radhiyallahu an, summa khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakhidai wa qala ya Abu Hurairah ulaika awwalu khalqin tash'urun naru jahannam bihim yaumal qiyamah. Dan kata Sayyidina Abi Hurairah kemudian digoris oleh Rasulullah SAW, khatta Rasulullah SAW pada pehaku. Rasulullah cari seraya katanya, hai Abu Hurairah, mereka itulah awal-awal makhluk yang dibakar oleh api neraka akan mereka itu pada kiamat ni. Mana orangnya apa? Buat ibadat tadi, maknanya hati dia bercabang dua. Zahirnya pada buat kerja agama Allah, tapi pada hakikatnya lain. Dia menggunakan kerja agama untuk diri dia, supaya dipuji, supaya disanjung, supaya glamour. Patutnya jalan-jalan nak pergi ke Tuhan, tolong padamkan benda tu. Kita kena letak satu sikap kita apa, kita lebih minat, lebih suka kita tidak dikenal. Itulah selamat. Kalbi kita kena pasang betul-betul, aku tidak minat dikenal orang. Kita lebih gembira orang tak kenal kita. Kalau sifat tu ada, kita tanam cantik, insya-Allah amal dia akan cantik. Tapi kalau ada nanti dia minat dikenal, cari pula supaya terkenal macam-macam. Sekarang pula kadang belanja pula duit juta-juta nak dapat terkenal. Supaya nama naik, supaya dipilih orang macam-macam. Ini semua kena tertipu dengan tipuan syaitan yang sangat halus. Dan dia buat pula tu, digunakan apa? Dia gunakan amal agama. Ilmu, amalan, sampai perjuangan, semua benda besar tu. Dalam Islam 3 benda sangat besar ni. Pertama, ilmu. Tak ada ilmu kita gelap, sebab nur, tak tahu apa nak buat. Cawan kapi apa tak tahu, tak ada nur, gelap. Kemudian dah ada peraturan amal, bukan senang. Tuan beri amal syukur besar. Tapi silat sikit ujung ni. Itulah dia tak jaga satu mutiara besar, kalbi dia yang tempat tilik Tuhan. Dia buatlah banyak mana pun Tuhan tilik dalam, rosak, dia habis reject semua ni. Kalau dia tilik cantik, maka diterima walaupun sedikit, apatah lagi kalau banyak maknanya. Dan tersebut cerita daripada Bani Israel, bahawa seorang orang yang berbuat ibadah adalah ia sedang beribadat kepada Allah Ta'ala itu beberapa masa yang panjang, berpuluh-puluh tahun. Maka datang kepadanya satu kaum, lalu berkata kepadanya, sungguhnya di sana ada satu kaum menyembah mereka akan pohon kayu. Cerita yang masyhur kan. Bukankah menyembah, bukannya menyembah Tuhan. Dia kata, Syekh, tempat sana tu ada orang sembah, ada mensyirikkan Tuhan dengan pokok kayu. Bila didengar oleh ahli ibadat itu, lalu marah ia. Ini ketiga hati dia bersih lagi. Dengan segera ia mengambil kapaknya, lalu dipikulnya pergi untuk menuju pohon kayu itu supaya dipotongnya dan ditebangnya. Tiba-tiba di jalan berjumpa dengan dia iblis, merupa dengan satu rupa orang tua. Lalu kata iblis kepadanya, hai laki-laki, diberi rahmat akan dikau oleh Allah. Sedap cakap dia. Mudah-mudahan kau dapat rahmat Tuhan. Kemana kamu nak pergi ni? Kata ahli ibadat itu, aku mahu menebang pohon kayu ini kerana disembah orang akan dia lain daripada Allah. Sebab pokok kayu ini jadi orang syirik, aku nak tebang ni, kata. Maka jawab iblis, hai laki-laki, apakah engkau ini? Apa engkau pedulikan dia? Kau pedulikan tu, biarlah orang, kau buatlah ibadat je. Jangan campur tangan, jangan ambil tahu maknanya. Kamu tinggalkanlah ibadat kamu, dan berbimbang kamu dengan diri kamu, serta berhadap berbimbang dengan lain. Kan baik engkau ibadat, biarkanlah tu, jangan campur, senang. Maka jawab ahli ibadat tu bahawasanya, ini jumlah daripada ibadatku juga. Aku tebang ni pun ibadat juga ni. Mana dia tahu? Kata iblis ini, sungguhnya aku tidak mahu sesungguhnya aku tidak mahu aku memberikan kamu sebatang pohon kayu itu. Maka ia pun melawan, bergumpal dengan laki-laki tadi.
Akhirnya dia bergaduh dengan iblis. Lelaki itu pun melawan akan dia. Maka dipegang oleh laki-laki ahli ibadat itu akan iblis, lalu dibantingkannya di atas muka bumi. Wah, kuat dia sebab niat dia bersih, Tuhan bantu dia. Dan duduk ia di atas dada iblis. Dia duduk anda ada kawan macam orang main gusti. Cara sering dia duduk atas kawan kan. Maka iblis itu pun bahagianya kata, hai laki-laki, lepaskan aku, dan bangun kamu daripada aku. Janganlah kamu tindih dada aku ni, supaya aku bercakap bagus dengan kamu. Maka bangun laki-laki itu daripadanya. Kalau dibantai habis senang ni. Dia kena pujuk dah 1 round. Dan berkata iblis sebagainya, apa ia kerja? Apa ini kerja? Sungguhnya Allah Ta'ala telah menggugurkan kesalahan kamu daripada pekerjaan ini, dan tiada difardukan atas kamu. Ini bukan diwajib daripada pandai mengubah hukum, bahkan mencegah kemungkaran itu wajib. Bukannya kamu Nabi, dia kata. Dan bukannya kamu menyembah akan dia, bukan kamu sembah pun, dia kata. Dan tiada apa dosa atasmu orang yang menyembah. Kalau orang sembah pun bukan berkait dengan engkau. Lebih baik kamu makna berbimbang dengan ibadat kamu. Kau tumpukan kamu punya ibadat lagi baik. Dan biarkan dia, kerana ada bagi Allah itu beberapa nabi di atas muka bumi ini. Nabi itu boleh selesaikan. Sekiranya dia kendaki menebangnya nasai, disuruhnya mereka itu kepada ahlinya dan disuruh menebangnya. Kemudian kata ahli ibadat itu, pasti aku tebang. Aku tak mau, aku nak tebang juga akan dia. Maka iblis itu pun menegar dan menahan akan dia dengan bersungguh-sungguh, tidak memberi tebang, dan bergumpal pula dia wrestling, dia gawan lagi. Di situ hingga dikalahkan akan dia ahli ibadat itu, direbahkannya di atas mukanya ke bumi. Dia tumuskan muka iblis ke bumi dan naik dia atas dada dia tindih kawan macam tadi juga, sampai lemah iblis itu daripada melawan. Akhirnya apa? Tak boleh melawan lagi dah. Bila dilihat oleh iblis akan hal yang demikian, lalu berkata ia kepada lelaki itu, maukah kamu aku beri satu pikiran yang boleh menghukumkan antara aku dengan kamu, dan ialah pekerjaan yang lebih baik bagimu dan lebih manfaat. Jawab lelaki itu, apa ia? Sebab iblis kita layan habis, dah tahu qasad baik, terus je, jangan dilayan dia. Kata iblis itu, lepaskan aku dan bangun kamu daripada aku, supaya boleh aku bercakap baik dengan kamu. Maka laki-laki itu pun melepaskan dan diberinya, dan berdiri, dan iblis itu pun lalu berkata, hai laki-laki, kamu itu satu orang yang fakir, tiada apa suatu bagimu, sedangkan kamu itu boleh aku, maknanya mengaku beri jalan semua orang mau kemukakan kamu, dan barangkali pula kamu itu dikasih orang lebih daripada saudara-saudara kamu, dan boleh kamu bertolong-menolong dengan jiran kamu, dan lapang lega kamu di dalam hal kehidupan. Dia tawar pula, dia nak bagi apa? Nak sogokkan rasuah dia bagi. Dan boleh kamu tidak berhajat kepada siapa pun, kepada ahli ibadat itu, maukah aku? Apakah jalannya? Kata iblis, dia bertanya ni, masuk jalan, masuk jarum. Tak usah kamu kerjakan menebang pokok kayu itu. Boleh aku mengaku pada kamu, aku jadikan di kepala tidur kamu 2 dinar di emas pada tiap-tiap malam. Buka dia, bantal tengok 2 keping emas ada, dinar emas. Bila pagi kamu ambil 2 dinar, dan boleh kamu belanjakan atas dirimu dan anak isterimu, dan bersedekah saudara-saudara kamu. Dia nampak pandangan baik, kan? Maknanya nak selesaikan masalah. Dia tak tahu benda tadi benda lagi besar, syirik dengan Tuhan. Sebab kaedah kita apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerosakan diutamakan, kan? Ni yang utama nak layan orang. Oleh kerana orang banyak kerja-kerja luar pelacur, kita kena buat rumah pelacur. Mampus. Sedangkan menolak sarang pelacur tu, menolak mungkar tu muqaddam kaedah fiqh kita. Darul mafasid, menolak kerosakan, kemusnahan, maksiat itu muqaddamun, didahulukan daripada mengambil manfaat.
Habis kalau buka rumah pelacur, siapa pula jadi pelacur? Nak suruh bini dia pelacur. Terang kepala otak manusia. Sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Manik tamada ala aklin dhalla. Siapa pegang pada akal semata-mata tanpa syarak, confirm sesat orang tu. Dia pakai akal. Ada kena tala mai baru minta maaf. Dan gamai ustaz tala dia ni. Tak pernah rumah orang cadang macam tu. Jangan nafsu kan tu boleh. Kalau nafsu nak melacur tentang confirm tu jahat. Dah bila jahat, dia merogol apa tu memang kerja dia. Dia dah melacur, dia merogol lagi kan. Ya. Dah sewa perempuan banyak pelacur, dia merogol orang lagi. Tu memang kerja dia jangan jahat. Bentuk akhlak supaya jadi baik. Ya. Sebab Nabi ajar kita kalau kamu tak mampu nak berkahwin, kamu berpuasa. Mana tu cara yang Nabi ajar. Kan? Maknanya sekat jalan kemungkaran, bukan buka mungkar. Nak buka, tidak boleh menolak mungkar dengan mungkar. Nak tolak mungkar, buat mungkar lain. Oh, parah je. Itu pakai otak jadi sesat ni. Jadi bila pagi kamu ambil 2 dinar, boleh kamu belanjakan, boleh buat sedekah. Nampak tu, dapat duit rasuah pergi sedekah. Maka ia lebih utama dan lebih berfaedah padamu. Siapa ajar dia? Guru dia, iblis ajar dia kan. Pada muslimin daripada memotong dan menebang pohon kayu tu. Nampak tebang pohon kayu pada hantu kerja besar, syirik. Ya, zalim paling besar apa? Asyirku billah, menyekutukan Tuhan. Yang ada tercacak di tempat itu tidak apa memberi mudarat akan kamu. Pada hantu benda besar. Mensyirikkan Allah Ta'ala menyebabkan manusia kekal dalam neraka. Ya, kalau manusia tak makan dia mati, dia taat, syurga tempat menanti dia, syurga nanti dia kan. Tapi guna akal jadi rosak. Dan tiada memberi manfaat apa sesuatu bagi saudaramu orang-orang mukmin pada memotong menebang. Dia tak tahu dengan sebab tu banyak orang syirik. Apabila didengar oleh ahli ibadat itu lalu berfikir ia dengan sejurus lamanya dan apa-apa yang dicakapkan oleh iblis menandakan dia tidak ada ilmu. Ni biasa tak ada ilmu bahaya kan. Ya, bercakap macam tadi tak ada ilmu, ikut kepala otak. Ada orang nak berlacung, kau buka sarang berlacung lagi jadi punah jahanam lagi balak turun. Dan berkata dalam hatinya, benar orang tua ini Habil. Dia kena pujuk dengan iblis. Round ketiga, round pertama dia menang, round kedua dia menang, round ketiga habis tertiarap terus. Bukankah aku nabi? Ya, bukan aku ni nabi kan. Ada mula tu. Sampai lazim atasku memotong pohon, ya, dan tidak disuruh Tuhanku memotong sampai menjadikan aku bernama orang derhaka. Wah. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah atas tiap-tiap individu, bukan sekadar nabi rasul. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, mencegah ma'ruf, mencegah kemungkaran, buat ma'ruf, cegah mungkar. Bahkan Imam Ghazali kata kalau diberi pilih, bahkan kita kena buat dua-dua tu, buat amal saleh dan cegah maksiat. Kalau diberi pilih tinggal maksiat, lebih utama ke buat taat? Lebih utama kita meninggalkan maksiat. Bahawa meninggalkan maksiat itu kepala. Tarkul ma'asi ra'sul ibadah. Meninggalkan maksiat itu kepala. Tak ada arti dia semayang tengah tonggik lepas tu dia buat kerja maksiat, minum arak, berjudi, berzina, ya, atau pergi apa tadi, syirik lagi teruk. Ni syirik lagi besar, ya. Tu. Jadi kalau ikut sini, yang ni kena utama hapuskan maksiat. Itu yang paling utama kali. Dan apa yang telah disebut oleh orang tua tu berfaedah umum manusia. Dia pakai akal ni. Ya, dia pakai akal. Sedangkan kerja syirik menyembah pokok menjahanamkan semua orang. Kemudian daripada itu lalu beraku-akuan antara ahli ibadat itu dengan iblis tadi. Lain setujulah Bil. Atau menyempurnakan segala yang dikatakan oleh iblis itu, dan iblis itu pun bersumpah-sumpah, ya, mengaku menyempurnakan, dan kembali pulang ahli ibadat itu ke tempat dia beribadat dan bermalam ia semalam. Dan apa kala paginya dia beribadat, paginya pun dia buka lah, ya, janji tadi, ya, tampak 2 dinar ada di kepala. Wah, seronok dia. Lalu diambilnya akan dia abang panggil dia rasuah. Ya. Kemudian keesokan harinya pun demikian juga dapat lagi. Wah, seronok dia lah. Kemudian pada hari yang ketiga dan keempat tidak ada apa sesuatu, dibuka kosong. Tak ada dah 2 hari je. Maka ahli ibadat itu pun lalu marah, langsung mengambil kapaknya dan keluar mau pergi memotong pohon kayu itu, dan berkata dalam hatinya, jika tidak aku dapat dinar
aku dapat kira aku tak dapat dunia, aku dapat pahala akhirat. Tiba-tiba berjumpa iblis itu pula ya, merupa seperti orang tua tadi dahulunya, lalu berkata, ke mana kamu hendak pergi hai laki-laki? Kata laki itu, aku hendak pergi menebang pohon kayu itu. Maka kata iblis, tidak kamu terbuat, kamu tak boleh mampu, kata, tidak aku beri, ya demi Allah tiada kamu terbuat, kata takkan berdaya, kata, dan tidak ada jalan boleh kamu menyempurnakannya. Maka laki-laki itu pun mencapai akan dia, ya, supaya digumpalnya semacam yang telah lalu. Maka kata iblis, ia jauh sekali dapat kamu mengalahkan aku. Maka iblis itu pun mencapai, ia akan dia lalu direbahkannya semacam mana bulu burung, ya, oleh senangnya. Oh, macam kecil form dia balik aja. Dan duduk ia atas dada habis terbalik, dia pula duduk iblis tadi di atas dada dia, dan berkata, ia tidak pula kamu berhenti daripada memotong kayu itu, tidak pun aku sembelih akan kamu, gitu. Maka tampaklah pada hari ibadat itu akan dirinya telah lemah, tiada terkuasa melawan iblis itu. Ia pun lalu berkata, amboi, dia kata, sekali ini telah kalah pula aku. Terlepaskanlah akan daku dan khabarkan olehmu kepada aku apa sebabnya aku boleh kalah, padahal telah menang aku daripada mula, 2 kali menang. Jawab iblis, sebab pun kamu menjadi kalah sekarang kerana engkau telah marah pada mula-mula kerana Allah, dan adalah niat kamu kerana akhirat, dengan sebab itu dikalah Tuhan akan daku, maka jadi menang kamu. Adapun sekali ini marah kamu kerana inar, jadilah niat kamu tadi kerana dunia, dan jadi kerana kamu tadi niat kamu dunia, maka dikerasi Allah atas kamu, lalu aku kalahkan kamu. Niat kau ada tak betul. Ya, iblis pula jadi cikgu dia. Rajau dia entah. Hina tak hina, bila niat tak betul jadi dia. Benar, masalah beramal dengan ikhlas itu syarat pada sekalian ibadat. Semua ibadat kecil besar, semua syarat dia ikhlas. Kalau tak ada, bila tolak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kan? Ikhlas. Dia ruhul ibadah, roh bagi ibadat. Tak ada roh jadi bangkai. Maka ketahui alimu bahawasanya tiap-tiap satu itu terupa boleh bercampurnya dengan yang lain. Maka apabila bersih daripada bercampur itu dan cuci ia daripada, dinamakan cuci. Cuci di mana ikhlas, bersih. Ya, jadi campurkan niat dengan orang begitu, buang semua, betul-betul bersih kerana Allah. Maka dinamakan perbuatan yang bersih lagi cuci itu dipanggil ikhlas. Dan bermula hakikat ikhlas itu iaitulah keselamatan daripada riak. Ya, maknanya bila amal tadi tidak ada riak, dia ikhlaslah. Man lam yakna bi ilmillah la makhalata ayyadah alaihi riak. Barang siapa beramal dia tak memada, Tuhan dah tahu, dia nak orang tahu, maka masuk atas diri riak habislah. Wa kafa billahi alim, wa kafa billahi syai, cukup bagi kita Tuhan menyaksikan, Tuhan dah mengetahui, cukup, tak payah orang tahu. Dan hawa supaya jadi ia suci, bagaimana disifatkan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Maka ikhlas itu lawannya sekutu, mana syirik, ya, lawan riak itulah syirik. Syirik apa dia panggil? Syirik asghar, dalam hadis sahih yang disebut, ya, akhafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa riya. Benda yang paling aku bimbang kepada umatku syirik yang kecil, ialah riak, kata Nabi SAW dalam hadis sahih. Maka siapa tak ada ikhlas, maka ialah orang yang menyengutu nama dia. Dia menyengutukan pada apa? Qasad, bukan pada i'tikad. I'tikad dia bersih, dia yakin Allah Ta'ala Tuhan. Tapi dalam ibadat dia sekutukan dari segi qasad. Mana qasad dia patut lillah, tapi qasad dia kena orang habis. Jadi ibadat tu ditolak. Iman dia masih ada. Tapi kalau dia sekutukan, dia yakin ada orang lain siapa taraf dengan Tuhan, macam batu-batu disembah apa semua tu, dia kuasa lain, maka itu syirik terus, itu kafir terus. Itu mana membatalkan akidah. Yang ni riak, dia tak batal akidah, tapi batal pahala amal. Maka ikhlas itu lawannya sekutu. Maka siapa tiada ikhlas, maka ia orang yang menyengutui namanya, melainkan bahawasanya sekutu itu berdarajat-darajat. Itu bermula ikhlas dalam tauhid itu lawannya sekutukan pada ketuhanan. Itu paling teruk. Ini panggil syirik paling besar, syirkul jali. Iaitulah dia menyekutukan Tuhan pada ketuhanan, dengan bahawa dia yakin ada sifat ketuhanan pada benda lain, seolah boleh memberi, seolah memberi kesan,
menghidup, mematikan, memberi kemudarat, dia yakin ada benda lain macam Tuhan, itu sekutu, habis tu batal iman terus, itu kekal dalam neraka, jawab dia. Dan sekutu ini adalah terang dan ada tersembunyi. Jali, ini yang terang, dia iktikad ada benda lain macam Tuhan pula, syirik, dua Tuhan, tiga. Dan satu lagi khafi, yang tersembunyi. Tu. Kemudian ada demikian itu pada qasad dan niat. Yang tersembunyi tadi sebab tu pada qasad, dalam khafi. Dipanggil asrar, kecil. Bawah lagi khafi, lagi halus. Dan kembali kepada perkenankan sebabnya. Dan semacam mana ada sebabnya itu satu dinamakan perbuatan yang tersebut, daripadanya itu ikhlas sebab dihubungkan dia kepada yang diniatkan. Misalnya siapa bersedekah, dia infak, dia sedekah, dan maksudnya bersedekah ialah semata-mata riak, supaya orang tahu, ambil gambar sekejap satu dunia tahu dia buat sedekah. Sana dah sampai, saya ambil gambar, siap-siap sikit lagi tak antik tu. Habis jawabnya. Maka ia orang yang ikhlas dengan itu iktibar ini. Dan siapa ada maksud semata-mata berdamping diri kepada Allah Ta'ala, maka itulah orang ikhlas juga namanya. Dengan iktibar, ingat ini iktibar, maka ditaruh nama ikhlas atas tiap-tiap daripada kedua itu harus berlaku. Tetapi adat itu berlaku dengan menuntut nama ikhlas itu dengan tidak diberi qasad, itulah apa tu? Ialah dampingkan diri kepada Ta'ala. Itu maka kalau tidak begitu bercampur apa sesuatu, maka barang siapa ada umpamanya semata-mata riak amal tadi, maka itu membawa kepada binasa. Maka sekarang tidak kita bercakap-cakap padanya, bahkan kita bercakap sekarang pada orang yang bangkit kerana qasad berdamping diri kepada Allah Ta'ala, tetapi bergaul dengan pembawaannya ini pembawa yang lain pula. Ada kalanya daripada riak atau dan lain daripada bahagian nafsu sebagai sekalian sum'ah dan sebagainya. Ada riak itu ialah menuntut seorang itu dengan amalnya akan puji, supaya dia dibesarkan, dipuji, disanjung, dimegahkan orang, dan menuntut faedah mereka itu supaya dapat nama, dan menolakkan mudarat pada mereka itu supaya orang tidak kata dia bakhil, dan orang ni bagus, pemurah orang, tak ada orang kutuk dia bakhil. Mana qasad begitu, qasad lah. Maka bahawasanya amal itu apabila semata-mata kerana ini pembawaannya saya sia-sia amal dan batal sembahyang ni kalau sembahyang, dan mewajibkan murka dan azab yang pedih disediakan oleh Allah Ta'ala. Atau maknanya bahaya kita tidak membersihkan daripada kotoran dalaman tadi. Maka dalam hadis ni 3 golongan besar ulama, dermawan, orang yang berjuang, Masya Allah, hebat-hebat tu, tapi bila dalam dia tak dijaga, terjadi dia. Kemudian ulama menyatakan, siapa dia? Syekh Abdul Wahab Sya'arani, man lam yataghalghal bihadhil ulum mata musiran alal kabair wa huwa la ya'lam. Siapa yang tidak memberikan tumpuan pada ilmu pembersihan kalbi ini, dia mati mengekalkan dosa yang besar-besar, wa ayazabillah, dalam keadaan dia tak perasan. Kemudian ada pun bercampuran, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma Bismillah.